Lalu ketika itu Allah Ta'ala tenggelamkan dia. Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard. Allah Ta'ala tenggelamkan dia dengan tempat dia sekali dengan harta-harta dia. Tenggelam, ditelan oleh bumi. Itu kisah yang mengerikan yang berlaku kepada Qarun. Jadi pengakuan palsu yang diucapkan oleh perempuan tadi, maka Nabi Musa AS berjumpa dengan dia, pelacur tadi, dan mengingatkan mereka bahawasanya mereka telah diselamatkan oleh Allah Ta'ala daripada Fir'aun dengan pembelahan laut, mukjizat yang Tuhan berikan. Kenapa benda ini dilakukan pula? Dia menuduh fitnah kepada Nabi Allah Musa AS. Apa sebenarnya membuat dia melakukan sedemikian? Maka dia menyatakan perempuan itu akhirnya mengaku bahawa ia telah disuruh, mana diupah, berbuat demikian oleh Qarun dengan memberikan hadiah kepada, iaitu memberikan sogokan wang emas untuk dia melakukan kerja yang terkutuk. Maka ketika itu sujudlah Nabi Musa alaihissalam seketika itu, memohon kepada Allah Ta'ala agar memberikan pengajaran kepada Qarun yang derhaka itu. Maka datanglah wahyu daripada Allah SWT kepada Nabi Musa alaihissalam, memberi tahu bahasa bumi. Telah diberikan perintah bahawa untuk melaksanakan apa yang dia inginkan. Maka diperintahkan oleh Nabi Musa agar membelah bumi, membelah, mana bumi Makkah terbuka, dan membenamkan ke dalamnya hidup-hidup. Dalam keadaan hidup-hidup, Qarun dibenamkan ke dalam bumi bersama dengan harta kekayaan yang dimegah-megahkan, tenggelam habis. Demikianlah, maka jika azab Allah Ta'ala telah tiba, tidak ada sesuatu golongan atau kekuatan apapun yang dapat menolong menghindarkan azab, dan tidak pula bermanfaat kekayaan seseorang. Kekayaan yang dibangga-banggakan akhirnya membawa ia terbenam ke dalam bumi dengan kehinaan, dan paling hina lagi sejarahnya sampai akhir zaman dinukil dalam Quran. Ya, sentiasa membaca kisah dia, kisah teladan huduh Fir'aun, Qarun, yang mana dia berhasrat buruk kepada utusan Allah yang mulia. Kemudian orang-orang yang dahulu bercita-cita dan mengharapkan mendapat kedudukan seperti Qarun, yang asalnya semua terliur makna melihat kekayaan Qarun. Kalau dapat jadi macam Qarun, alangkah elok itu. Tapi bila dia tengok Qarun dah tertimbus, mereka pun terperanjat. Kalau boleh tak nak jadi macam Qarun pula lah. Ya. Setelah mendengar apa yang menimpa diri Qarun, aduhai benarlah bahawa Allah Ta'ala yang berkuasa memberikan rezeki seseorang ataupun menyempit. Dia yang bernama Ar-Razzaq, pemberi. Dia yang meluaskan, bernama Al-Basit, menghamparkan seluar rezeki dia. Dan dia juga bernama Al-Qabid, yang menarik balik, yang menyentap balik segala-galanya. Benarlah Allah Ta'ala yang berkuasa memberikan rezeki seseorang atau menyempitkannya. Andaikan Allah Ta'ala tidak memberikan kurnia dan rahmatnya kepada kami, nascaya kami akan mengalami apa yang dialami oleh Qarun. Maka bertukar kisah dari dulu, yang mana suara-suara riuh ingin menjadi macam Qarun yang kaya raya. Sekarang dah bertukar pula. Nasib baik Tuhan tak jadikan kita macam mana. Dia bertukar sekejap. Dia tengok bala yang turun, sehingga kehinaan yang dahsyat dibenamkan hidup-hidup sampai sekarang. Dia turun sedikit-sedikit mengikut riwayat sampai hari kiamat, bahawa dia sampai ke 7 lapis bumi yang ke bawah. Azab yang sangat dahsyat menimpa Qarun dengan tindakan keji dan jahat oleh kerana tamak. Yang ingin kedudukan, dan akan terbenamlah kami ke dalam perut bumi sebagaimana Qarun terbenam. Jadi tukar cerita, orang jadi takut dan hilang kemegahan Qarun yang dimegahkan sebentar sahaja.
Sesungguhnya tidak akan beruntung bagi orang-orang yang mengingkari nikmat dan pemberian Allah. Ingkar maknanya di sini kufur nikmat. Kufur nikmat makna menyalahgunakan nikmat Allah Ta'ala. Tuhan beri dia kesihatan, Tuhan beri akal fikiran dan rezeki, tapi tidak digunakan untuk jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahkan digunakan untuk jalan maksiat. Tutup. Sila. Habis. Itulah riwayat cerita yang besar makna dan peringatan yang menggerunkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana kisah tertipunya insan yang dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dibaca kisahnya sepanjang zaman sampai kiamat. Itulah mereka yang tertipu dengan bayangan dunia yang merosakkan dan menjahanamkan mereka. Qala Allah Ta'ala tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin man jaa'a bil hasanati falahu khairun minha ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. Demikian negeri akhirat yang telah diterangkan nikmat-nikmat yang dimasukkan ini adalah al-jannah, syurga. Kami sediakan bagi orang-orang yang tidak bertujuan hendak mendapat pengaruh atau kelebihan di muka bumi dan tidak hendak melakukan kerosakan dan kesudahan baik bagi orang-orang yang bertakwa. Mana syurga tempat orang-orang yang merendahkan diri serta taat kepada Allah, dan tidak disediakan untuk orang yang bersifat takabur. Syurga adalah tempat orang yang bersih. Tidak dibenarkan masuk ke tempat yang hebat di sisi Allah Ta'ala orang yang kotor jiwanya dengan kekufuran. Dan di antara dosa bawah kufur ialah at-takabbur, membesarkan akan diri. Ini amat dibenci oleh Allah SWT. Memandang dirinya hebat, dirinya besar. Maka syurga bukan tempat orang yang sedemikian. Tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan. Negeri akhirat, syurga disediakan bagi orang yang dalam kalbi dia tidak ada kehendak, iradah, tidak ada kehendak untuk melakukan sifat yang keji, telah membesarkan diri. Siapa yang datang membawa amal baik pada hari akhirat, maka baginya balasan yang lebih baik daripadanya. Dan siapa yang datang membawa amal jahat, maka mereka yang melakukan kejahatan tidak dibalas melainkan dengan apa yang mereka kerjakan. Itulah keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. In khairun fa khairun wa in syarrun fa syarr. Kalau baik, baiklah. Kalau buruk, buruklah balasannya. Dan sehingga sekecil pun dibalas. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yarah ayujza bih. Beramal kebajikan walau sedikit akan dibalas, begitulah sebaliknya. Itulah keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tafsir ayat ini, Allah Ta'ala berfirman memberitahu bahawa kehidupan bahagia di akhirat dengan kesenangan dan kenikmatannya yang kekal disediakan oleh Allah Ta'ala bagi hamba-hambanya yang mukmin. Itu syaratnya pertama. Lesen besar untuk masuk kaki ke syurga, mesti dia keluar nyawa dia berpisah jasad dengan roh dalam keadaan dia mukmin, mana beriman. Kalau tidak iman, maka tak ada jalan untuk sana. Dia akan kekal dalam neraka selama-lamanya.
Yang pertama sekali dia beriman. Kemudian di antara sifat rendah diri, tawaduk. Orang yang tawaduk ialah orang yang tidak merasakan diri dia berkelayakan dalam semua bidang, walaupun pada hakikat jika dibanding orang lain dia paling layak, tapi dia tak pernah merasakan benda itu. Sentiasa dia merasakan dia kurang, dia bersifat dengan rendah, dia merasakan diri dia banyak silap dengan Tuhannya, dan merasakan diri dia masih jauh dengan Tuhan. Ya, itu sifat orang yang tawaduk. Adapun sebaliknya sifat orang yang takabur, dia merasa dia hebat, dia merasa dia dekat dengan Tuhan, ya, dia merasa orang pilihan, macam-macam. Itu semua bisikan syaitan dan nafsu yang telah singgah di dalam kalbi dia. Yang mana tidak menyombongkan diri, tidak melakukan kerosakan di muka bumi, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sifat tawaduk dia jadi daripada mana? Ma'rifah akan Allah Ta'ala. Suatu rahsia makrifat Tuhan yang amat besar. Betul ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, liya'buduni bimakna liya'rifun. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni ay illa liya'rifun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembahku. Maka menyembah itu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas ila liya'rifun, supaya mereka mengenal akan aku. Sebab insan bila dia kenal sebenar-benar kenal dengan Allah Ta'ala, maka ketika itu hati dia tidak akan berpaling kepada yang lain. Bila hati tidak berpaling kepada yang lain, dia akan diberikan nikmat yang luar biasa, berlazat dia dengan Tuhan. Dan bila berlazat dengan Tuhan, hati dia tidak berpaling kepada makhluk. Dan hati bila tidak berpaling kepada makhluk, dia akan selamat. Yang jadi sifat mazmumah ialah hasil hati manusia berpaling pada makhluk, supaya makhluk pandang dia besar, supaya makhluk memuja dia, supaya makhluk maknanya mengkagumi dia dan sebagainya. Maka dia nak makhluk. Ada pun orang arif dia nak Tuhan, bukan makhluk. Itu. Jadi kena ada dalam kalbi dia perasaan nakkan makhluk, maka timbul perasaan membesarkan diri, takabur, ego dan sebagainya. Sebab itu untuk menghapuskan sifat takabur, dia mesti memakai lawan dia, sifat tawaduk. Maka sifat tawaduk bertunas daripada mana dia jadi? Daripada memandang kebesaran Tuhan. Jiwa yang gagal memandang kebesaran Tuhan, dia tidak akan dapat memakai sifat tawaduk. Dia tak ada pakai. At-tawaduk al-hakiki makana nasyian min syuhudil azamati rabbi. Sifat tawaduk sebenarnya didatangi daripada, dia jadi daripada memandang kebesaran, keagungan, kehebatan Allah. Bila kalbi dia terpandang saja, dibukakan oleh Allah Ta'ala kebesaran, keagungan, lalu dia akan tunduk. Dia tak akan angkat kepala dan keperasanan tadi. Tapi berbanding dengan dia tak perasan, itu yang dia nampak dia besar je. Itu jalan menyuntik kalbi supaya dia berhadap ke Tuhan. Itu jalan yang dibahas panjang dalam perjalanan sufi, untuk mana mengemaskan lagi keperasanan kita dengan Allah, sehingga makin terang kebesarannya dan makin terserlah kedaifan, kefakiran, kehinaan insan. Bahawa dia akan duduk. Selagi dia tak nampak kebesaran Tuhan, lagi itu dia rasa dia hebat, dia kata besar, dan membawa kepada apa yang dibincang dalam ayat ini. Sehingga sifat takabur merupakan sifat yang tidak layak untuk orang yang bersifat dengannya masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Bersifat itu khas untuk Allah Ta'ala saja. Yang tidak menyombongkan diri, tidak melakukan kerosakan. Apa rosak sini? Ibirtika bil ma'asi. Rosak dimaksudkan atas dunia, bukan dirosakkan muka bumi ke apa ke. Rosak sebenarnya birtika bil ma'asi, dengan mengerjakan maksiat. Mengerjakan maksiat dan merosakkan bumi. Orang yang melakukan maksiat ialah itu perosak dia panggil. Orang yang menajam maksiat, buat program maksiat, duduk dalam maksiat, itu perosak muka bumi dia panggil. Itu pada pandangan Islam.
Ya, pada pandangan Islam, perosak, pelampau ialah orang yang melakukan kederhakaan terhadap Allah Ta'ala, yang mana menyebabkan muka bumi menjadi kotor, dan dia sendiri akan bergelumang dengan kekotoran dan akan menerima balasan yang dahsyat di akhirat itu. Dan siapa yang datang pada hari kiamat dengan membawa catatan amal yang baik, dia akan diberi pahala mana ganjaran besar oleh Allah Ta'ala, dengan pahala mana ganjaran yang lebih baik daripada amalannya. Apabila balasan diberikan oleh Allah Ta'ala, maka Tuhan tidak balas dengan balasan yang sedikit, tidak. Bahkan balasan Tuhan cukup hebat, ya, daripada amal yang dilakukan. Maka carilah keridaan dia dalam menunaikan perintah dan meninggalkan larangan. Sedang yang datang dengan membawa amal-amal yang buruk, maksiat, kemungkaran, dan lebih buruk daripada segala maksiat ialah syirik dengan Allah Ta'ala. Itu mencabar ketuhanan Tuhan, ya, merasakan seolah ada makhluk yang berkuasa macam kuasa Tuhan, ya. Dan kalau ilmu tasawuf dia panggil berhala yang kamu sembah tu kan berhala yang ada pada orang kafir, itu dah terang. Berhala diri kamu tu, nafsu, itu yang kamu sembah, kamu patuh, kamu ikut, panggil. Ya, sebab tu dia suruh kita padamkan pandangan diri, terpandang hanya kewujudan dan kebesaran dia saja. Maka dia akan dibalas dengan ganjaran yang seimbang dengan apa yang telah dikerjakan. Diriwayatkan daripada hadis yang sahih bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu uhiya ilayya an tawada'u hatta la yafkhara ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku, kata baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, bahawa hendaklah kamu merendahkan diri, tawadhu, mana wajib setiap insan merendahkan diri kepada Allah Ta'ala, sehingga tidak seorang di antara kamu membanggakan diri terhadap yang lain, dan tidak pula seorang menindas terhadap manusia. Tawadhu lawan dia takabur. Takabur makna dia apa? Membantah kebenaran. Man bataral haq, mereka yang menolak kebenaran yang dibawa oleh para rasul, itu mana mereka sombong dan takabur. Begitulah sampai akhir zaman adanya perangai manusia yang sedemikian, yang tidak senang dengan cara yang Tuhan tetapkan, dengan cara hidup, undang-undang, ya, peraturan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dengan tidak malu, muka tak malu, menompang muka bumi Tuhan, belagak macam Tuhan, menumpang muka bumi Tuhan, makan rezeki Tuhan, guna pakai pemberian Tuhan, tiba-tiba tidak sedar akan dirinya sebagai hamba yang fakir, ya, belagak pula macam Tuhan, ya, tak nak terima pula hukum dan ketetapan Tuhan. Ini semua cari naas saja. Ini jalan naas saja, ya. Naas di dunia dia sesat, akan dikenakan bala, akhirat dihumban ke dalam neraka jahannam wal a'udzubillah. Ini di antara peringatan daripada Rasulullah SAW, ialah tawadhu. Hendaklah kamu semua tawadhu, mana merendah diri, dengan mana menerima apa saja arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada arahan dalam bentuk melaksanakan atau arahan dalam bentuk meninggalkan. Agama dibina dua perkara, buat disuruh, tinggal dilarang, itu saja. Habis pecah dia banyak di bawah. Innal ladzi farḍa 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad qur rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin wa ma kunta tarju an yulqa ilaikal kitabu illa rahmatan min rabbik fala takunanna zahiran lil kafirin wala yasuddunaka an ayatillahi ba'da iz unzilat ilaik wadu ila rabbik wala takunanna minal musyrikin wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhah
lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan kepadamu beramal dan menyampaikan, wajibkan kepada kita beramal dengan Al-Quran, menyampaikan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah tentu akan menyampaikan engkau lagi kepada apa yang engkau teringin dan cintai. Kemudian katakanlah kepada kaum yang menentang, Tuhanku amat mengetahui akan sesiapa yang membawa hidayat petunjuk dan siapa pula yang berada dalam kesesatan yang nyata. Dan engkau, yakni wahai Muhammad SAW, atau berbicara dengan baginda. Sepanjang penghabaran Quran yang menceritakan apa? Semua wahyu turun kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Tidak pernah berharap supaya kitab Al-Quran ini diturunkan kepadamu, tetapi ia diturunkan kepadamu hanyalah sebagai rahmat daripada Tuhanmu. Oleh itu, jangan engkau menjadi orang-orang yang kafir, dan janganlah mereka yang engkar dapat menghalangmu daripada menyampaikan dan beramal dengan ayat-ayat Allah sesudah ia diturunkan kepadamu. Dan suruhlah manusia, serulah kepada agama, mana agama Tuhanmu, dan jangan engkau menjadi golongan yang menyertai orang-orang musyrik. Dan janganlah engkau menyembah Tuhan yang lain bersama-sama Allah Ta'ala. Tiada Tuhan melainkan Dia. Tiap-tiap satu akan binasa melainkan zat Allah Ta'ala. Baginya lah kuasa memutuskan segala hukum, dan kepadanya kamu semua dikembalikan untuk dihitung amalan masing-masing dan menerima balasan. Ayat ni kalau kita tulis ketika musafir, insya-Allah dia akan kembali balik dari musafir ni. Kita keluar pintu rumah, tulis innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Ya. Dia nak pergi haji, tulis kat pintu. Dia nak keluar rumah, dia tulis insya-Allah dia kembali balik. Tapi orang tak nak tulis, dia nak mati kat Mekah. Mati afdal kat sana. Jadi tafsir hujung ayat ini, perbezaan ahli tafsir di kalangan mufassirin tentang apa yang dimaksudkan dengan kata ma'ad dalam ayat ini. Innalladzi farada 'alaikal qur'ana laraduka ila ma'adin. Ma makna ma'ad? Apa dia dimaksudkan dengan ma'ad? Ia tempat kembali itu. Sebahagian pendapat mana di kalangan mufassirin, ulama-ulama tafsir, dimaksudkan dengan perkataan itu ialah hari kiamat. Hari kiamatlah tempat kembali sekalian makhluk yang akan menerima pembalasan dan tidak akan terkecuali walau seorang pun, walau apa jenis bangsanya, kaumnya, ketinggiannya, hatta yang paling tinggi sekali baginda Rasulullah SAW pun semua akan kembali. Satu pendapat. Yang lain daripada berpendapat yang dimaksudkan ma'ad ialah kota Kaabah sendiri, kota Mekah. Sehingga ayat ini merupakan janji dari Allah Ta'ala bahawa Rasulullah SAW akan kembali ke Mekah sebagai orang yang menang. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Semua datang bantuan Allah Ta'ala wal fath. Apa makna fath? Ay fathil Makkah. Pembukaan Mekah itu balik. Kembali kemenangan besar diberikan oleh Allah Ta'ala. Itu mana ma'ad, mana kembali balik setelah berhijrah ke Madinah, maka kembali balik pulang dengan kemenangan besar ke Makkatul Mukarramah, mana kota Mekah. Itu setengah pendapat yang kedua, mentafsirkan lapas ma'ad. Dua-dua ni dipakai berlaku, sama-sama semua berlaku.
Kemudian yang mana sudah menjadi kenyataan, benda itu telah berlaku nyata dah. Pada tahun ke-8 Hijrah sewaktu Rasulullah SAW menakluk kota Makkah, dan ini merupakan satu mukjizat Rasulullah SAW. Ya, sendiri pernah menafsirkan kata itu dengan mati, dengan hari kiamat, dan dengan syurga, dan pernah menafsirkan dengan kota Mekah. Ya, ada pentafsiran begitu yang berlaku. Jadi maknanya semua tu dipakai makna yang sama. Ma'ad dengan makna hari kiamat, ma'ad dengan makna syurga, tempat kembali juga. Dan mentafsirkan makna dengan kota Mekah, iaitu jatuhnya Mekah ke tangan Rasulullah SAW. Itulah satu kurniaan yang besar oleh Allah Ta'ala. Iza ja'a nasrullah wal fath, bila datang ja'a nasr, bantuan Allah, wal fath, fath mana fathil Mekah. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwajah, kamu lihat manusia berbondong-bondong masuk kepada agama Allah. Maka menyambut kebenaran yang besar ini dengan apa? Bukan dengan bersorak. Ada orang bila menang dia bersorak, dia bertanda, kan? Kadang jantan betina boleh mengampu sama-sama dia dah huduh nak rupa. Menang ini disambut dengan bertasbih dan memohon keampunan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bertasbih dan minta ampun. Apa makna wastaghfir? Ulama tafsirkan di sini, dalam kemenangan minta ampun dengan Tuhan. Apa kesilapan di sini? Sekiranya kemenangan yang diperolehi di kurniaan Tuhan ini dirasakan oleh manusia tadi adalah daripada dia, itu salah. Banyak kan kita kena-kena, kadang lebay bercakapnya, oh ini saya ni, oh ini strategi kita buat ni, kalau tidak mana boleh menang, ini kaedah baru kita, macam-macam semua mengarut dipanggil. Itu semua cakap-cakap jahil juhala. Tuhan dah tegur tu, minta ampun kalau kamu rasa kemenangan itu dari kamu. Kemenangan ada daripada Tuhan yang beri, siap azali dah, siap sebelum kita ada, dah ada dalam program Tuhan. Tu. Jadi minta ampun dengan Tuhan kau terlintas. Sebaliknya kemenangan mesti disambut dengan kesyukuran dan memandang kurnia Tuhan, yang membawa insan tu lebih tawaduk dan lebih bersyukur. Itu kaedah yang sebenar. Bukan dia rasa dia hebat. Ini banyak benda-benda berlaku. Bila dia menang, wah, dah lupa darat. Baru menang sikit dah lupa darat. Kadang-kadang setengah-setengahnya. Mula dah bercakap, ya, ini ginilah, ini kaedah ni lah, mula dah. Kita disuruh datangkan usaha ikhtiar, tapi diharamkan berpegang pada usaha ikhtiar. Fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Bila kita berazam, berusaha buat, kemudian tawakal kepada Tuhan. Penentuan bukan tangan kita. Tu. Jadi datangnya makna tafsirkan juga dengan makna Fathil Makkah, dan semua itu berlaku lah. Wallahu a'lam bis-shawab. Ini panggil sirah Tabari. Maknanya bila kita tafsir, kena serah kepada Tuhan sebenarnya. Itu adab dipanggil kita dalam menafsirkan Quran. Wallahu a'lam bis-shawab. Ilmu pun itu juga, bermakna dia banyak lagi. Mungkin yang huraian itu sedikit. Ilmu sesat pula, dia kata kau tengok kat masjid ada dan mengajar wallahu a'lam lah dia. Dia pusing. Dia nak samakan wallahu a'lam dengan makna tak tahu. Dia masuk kampung, tuan rumah sekian si pulang tuan kenal, wallahu a'lam. Tu makna tak tahu. Sini bukan makna tak tahu, wallahu a'lam. Lepas kuliah dia wallahu a'lam, tu bukan makna tak tahu. Tu makna sirah Tabari panggil. Ya, sirah Tabari. Mana berlepas diri, ya, dengan ilmu kita yang sedikit sekadar tu je lah. Banyak lagi yang kita tak tahu makna. Sirah Tabari berlepas diri, bukan makna tak tahu. Dia ilmu sesat dia macam dia pusing kepala. Dia kerja pusing kepala orang, sebab kepala dia pun pusing. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ini, maksudnya katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang menentangmu dan mendustakanmu, ya, di antara kaum muslim. Itu semua sirah, kalau baca Quran, hadis dan sirah, masya-Allah, banyak pengajaran besar dipanggil tasliyatan, menyejukkan diri dan satu pelupur maknanya jiwa kita. Bila ditentang, bila difitnah, bila dikata daripada orang terdekat, benda semua dah berlaku pada kekasih Allah Ta'ala. Jadi sebagai apa? Menenangkan jiwa kita. Setara kita ni orang yang panggil bawah jauh, nak kena uji sikit, orang dahulu hebat-hebat, Tuhan uji lagi dahsyat. Itu mana. Kemudian Tuhanku lebih mengetahui daripadamu dan daripada kamu. Siapakah yang mendapat hidayat petunjuk dan siapakah dalam kesesatan.
Kemudian Allah SWT berfirman memperingatkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW betapa besarnya nikmat yang dikurniakan kepadanya dengan mengutusnya sebagai pertama Rasul, ya, sebagai insan yang paling mulia, dan menurunkan wahyu pula pimpinan terus deret dari Allah Ta'ala kepadanya, tanda rahmat besar. Maka janganlah sekali-kali engkau wahai Muhammad SAW menjadi penolong bagi orang-orang yang kafir. Ini mana pukul anak sini menantu. Nabi dipelihara oleh Tuhan. Mana kita jangan bertindak sedemikian, bersekongkol dengan kafir. Lebih kafir lebih jelas mereka menekan umat Islam. Tetapi tinggalkanlah mereka dan jangan sampai engkau dihilangi dari berdakwah menyampaikan ayat-ayat Allah. Ya, bila bercampur dengan orang kafir, ikut kepada kafir, adalah jadi barwa kafir. Dulu cakap Islam, lepas tu dah tak boleh nak cakap, jadi bodoh. Ya. Dan berdakwah menyampaikan ayat-ayat Ta'ala jadi tak jadi motif pertama dia kepada umat manusia. Dan ajaklah mereka menyembah kepada Allah Ta'ala, kerana Allah lah yang tempat yang layak disembah. Al-ma'bud bihaqqin ila Allah Ta'ala, yang disembah dengan sebenar, sebab penyembahan yang lain tidak sebenar. Sebab penyembahan mesti daripada minal adna ilal a'la, daripada bawah ke atas. Minal mustawa, tak boleh sama-sama manusia sembah manusia, tak boleh. Ini apatah lagi disembah dia manusia sembah binatang. Ada pula cari tai kat dayun macam itu semua kehinaan dia. Penyembahan misi pada bawah, mana daripada hamba, abdi, fakir, hina macam dia, makhluk semua, kepada a'la yang paling tinggi, yang bersifat dengan segala kesempurnaan, huwallah Ta'ala. Itu baru penyembahan, baru dipanggil sembah yang sebenar. Ya. Ini bersembah dia berakal, sembah yang tak berakal, itu jadi bodoh. Sebab dia panggil jahil, maka dinamakan jahiliyah. Ya, orang yang dibangsakan dalam kejahilan tentang makna ketuhanan dan makna penyembahan yang sebenar. Dialah yang kekal Allah Ta'ala, sedangkan segala sesuatu selainnya akan binasa. Ya. Baginya lah segala penentuan. Tidak ada siapa boleh menentu bahkan segala dari dia. Kita nak tentu tarikh akhir kita mati pun tak tahu. Tarikh akhir dia bila habis orang tak tahu. Itu dhaif, lemah ni kita. Dan kekuasaan, sebab orang kalau milik dia tahu, milik dia dah set nak buat kerja ni berapa lama, mula bila, akhir bila. Sekarang oleh kerana kita tak memilih, tu tandanya kita pun tak tahu bila nak berakhir umur kita sendiri. Ya, walhasil dia makin dekat, sebab dia makin dekat habis. Baginya lah segala penentuan dan kekuasaan, dan hanya kepadanya lah segala sesuatu akan kembali. Ya, ilallahi turja'ul umur, kepada Allah dikembalikan segala umur. Kemudian berakhirnya surah Al-Qasas disusuli pula tafsir surah Al-Ankabut, serangga laba-laba, yang dimasukkan cerita dia yang besar makna kepada kita, khususnya bagi menarik manusia supaya beriktimat kepada Allah Ta'ala. Padahal ayat-ayat dalam surah ini akan satu sindiran tajam daripada Allah Ta'ala dari surah Ankabut. Ya, masalul ladzina takhudhu min dunillahi awliya kamasalil ankabut ittakhazat baitan wa inna awhanal buyut la baitul ankabut. Perumpamaan orang yang bersandar selain dari Allah. Dia bersandar pada kekayaan dia, bersandar pada diri dia, kecerdikan dia, pandai dia, bijak dia, harta dia, pengaruh dia, kerajaan dia. Dia bersandar benda tu sama macam laba-laba yang bersandar kepada sarang dia ni. Ya, padahal dengan sarang tu tidak boleh menolak panas dan hujan. Ya, turun panas, datang panas, dia panas, datang hujan, dia lokus. Maka atau sindir. Itulah kalau orang berpegang selain Allah macam laba-laba. Ya, sindiran tajam tu. Laukanu ya'lamun, kalau kamu faham tuan kata. Ini semua akan disebut dalam surah Ankabut yang akan datang. Dan suratul Ankabut, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Inna khaira kullahu bi anta rabbana atina. Sallallahu alhamdulillah.
Allah.